Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada semua murid-murid cikgu. Okey, kali ini cikgu akan terangkan bahagi pecahan. Okey, kalau sebelum ni kita dah bincang tambah, tolak dan darab melibatkan pecahan. Okey, kali ini operasi terakhir iaitu bahagi melibatkan pecahan. Okey, sebelum saya pergi dengan lebih lanjut lagi, adakah murid-murid semua telah memahirkan diri dengan operasi darab pecahan? Okey, kenapa perlu memahirkan diri dengan darab pecahan sedangkan kita nak belajar hari ni bahagi? Kalau tengok benda tu tak sama, okey? Sebenarnya bahagi pecahan ni berkait rapat, okey? Berkait rapat dengan darab pecahan ataupun boleh kata lebih kurang. Di awal-awal je kita akan nampak darab, kemudian bila nak selesaikannya dia dah jadi operasi darab pecahan. Okey. Seterusnya bagi mereka yang tak pernah buat rujukan pada buku teks ataupun tak pernah tengok contoh-contoh soalan bahagi pecahan, okey, mungkin tak tahu, tak dapat bayangan macam mana operasi bahagi pecahan ini. Okey, bahagi pecahan ni tak sama dengan bahagi nombor bulat. Okey, dia tak ada yang nak kena buat bentuk lazim panjang-panjang tu, tak. Memang tak sama langsung. Okey. Seterusnya kita pergi pada contoh yang pertama. Okay, kalau awak tengok dekat sini, ini 1/5 bahagi 8. 1/5 ialah pecahan, manakala 8 ialah nombor bulat. Okey, pecahan nak bahagi dengan nombor bulat. Okey, kalau saya lebih suka kita samakan rupa dia. Maksudnya, kalau sebelah kiri pecahan, sebelah kanan pun pecahan supaya nanti nampak senang untuk dijalankan operasi seterusnya. Okey, macam mana nak samakan rupa dia? Okey, 8 ni nombor bulat. Kita nak jadikan dia pecahan, kita mesti nak letak per. Okey, letak per. Tapi nak perkan dengan berapa? Okey, jadi dalam kes ni kita perkan dengan 1. Sebab per 1 ni sebenarnya tak ada beza pun. 8/1, 8 bahagi 1, 8 juga. Okey, so kita letakkan dia 8/1. Okey, tengok langkah pertama saya jadikan dia pecahan bahagi pecahan. Okey, langkah yang kedua dekat sini kita nak selesaikan bahagi pecahan. Okey, bahagi pecahan nak selesaikan ada 2 syarat utama. Okey, syarat yang pertama, bahagi akan bertukar menjadi darab. Okey, bahagi akan bertukar menjadi darab manakala pecahan yang di belakang akan terbalik. Okey, 8/1 dia terbalik, dia jadi 1/8. Yang belakang sahaja, yang depan jangan usik. Okey, kemudian setelah diubah, dah tukar darab, dah terbalikkan, barulah kita boleh selesaikan. Awak boleh tengok langkah ketiga, kalau kita tengok, dia memang dah jadi soalan darab pecahan. So, 1 darab 1, 1, 5 darab 8, 40. Okey, adakah boleh dipermudahkan 1/40? Okey, dah tak boleh ya sebab 1. 1 ni memang dah paling kecil. Okey, seterusnya kita pergi pada soalan kita cuba. Okey, sebelum saya terangkan lagi, saya rasa lebih baik awak bersedia dengan kertas dan pensel untuk sama-sama menjawab soalan-soalan yang saya sediakan dalam slide ini. Okey, kalau kita tengok 7/9 bahagi 21. Ingat balik, mula-mula saya cakap tadi saya nak rupa dia nampak sama. So, 21 ni kita letakkan per. Okey, tapi nak perkan dengan berapa? Kita perkan dengan 1. Okey, sebab 21/1 sama je nilai dia ialah 21. Okey, barulah kita ingat balik 2 syarat kita tadi, iaitu syarat yang pertama, bahagi tukar menjadi darab, manakala 21/1 akan terbalik, dia akan jadi 1/21. Okey, dan seterusnya awak boleh selesaikan. Okey, baru boleh selesaikan. Sama juga dengan soalan yang kedua. 2/5 bahagi 16. Okey, 16. 16/1. Okey, barulah kita guna syarat kita tadi. 2/5 darab 1/16. Okey, jadi selesaikan, lengkapkan pengiraan awak. Jawapan ada pada hujung slide ini nanti, awak boleh semak. Okey, kita pergi pada contoh yang kedua. Jom belajar 2. Okey, kali ini lebih senang sebab dia dalam bentuk yang sama, iaitu pecahan wajah bahagi pecahan wajah. So, lebih senang. Kita terus pergi pada
syarat dia, iaitu 2 syarat dia. Yang pertama, bahagi tukar jadi darab. 1/8 akan terbalik menjadi 8/1. So, kita darab saja. 3 darab 8, 24. 4 darab 1, 4. Dapatlah jawapan dia 24/4. Okey, tengok dulu jawapan tu. Adakah itu jawapan akhir awak? Ingat, kalau pecahan, jawapan akhir dia mesti pecahan wajar ataupun nombor bercampur. Kalau kita tengok ini pecahan tak wajar. Okey, apa lagi kita boleh buat? Kita boleh permudahkan. Okey, kalau 24/4, okey, 24/4 dalam sifir apa yang ada 24/4? Dalam sifir 4. Okey, 24 bagi 4, 6. 4 bahagi 4, 1. 24 bagi 4, 6. 4 bahagi 4, 1. Dapatlah 6/1. Ini kita permudahkan, dapat 6/1. Okey, tapi kenapa cikgu tulis 6? 6. Kenapa cikgu tulis 6? Sebab 6/1, 6 bahagi 1 sama dengan 6. Okey, jawapannya nilainya sama. 6/1 sama dengan 6 bahagi 1. 6 bahagi 1 sama dengan 6. Okey, kita terus pergi pada soalan kita cuba. Okey, kali ni terus ingat syarat dia. 5/6 bahagi nak jadi darab. So, 1/3 jadi 3/1. 5/6 darab 3/1. 5/6 darab 3/1. Jadi boleh terus selesaikan. 5 darab 3, 15. 6 darab 1, 6. So awak akan dapat jawapan 15/6. Tapi betul ke itu jawapan akhir awak? Semak balik. Adakah 15/6 tu boleh dikira sebagai jawapan akhir? Okey, sekarang sama juga jawab soalan yang kedua tu. Okay, dan ini ialah contoh bentuk soalan yang ketiga. Nombor bercampur dibahagi dengan nombor bulat. Okey, nombor bercampur dengan nombor bulat. Kalau tadi pecahan wajar dengan nombor bulat. Sekarang nombor bercampur dengan nombor bulat. Okey, nombor bercampur ni bila awak tengok je dia, awak kena tahu menukar dia menjadi pecahan tak wajar. 1 darab 9, 9. 9 tambah 7, 16. So dia jadi 16/9. Bahagi 4. 4 pula kita nak tukar, dia nampak macam pecahan. Kita per. 4/1. Dan seterusnya pengiraan kita. 16/9 bahagi tukar jadi darab. 4/1 terbalikkan. So dia jadi 1/4. Barulah awak boleh darab. 16 darab 1, 16. 9 darab 4, 36. Okey, kemudian apa awak nak buat? Adakah itu jawapan akhir awak? Tanya pada diri awak. Adakah itu jawapan akhir awak? Boleh dipermudahkan tak? Okay, 16 dengan 36 ada dalam sifir apa? Okay, perhatikan betul-betul 16 dengan 36 dalam sifir apa. Okay, dekat sini saya terus permudahkan pada awak. Okay, ini 16 dengan 36 ada dalam sifir 4. 16 bagi 4, 4. 36 bagi 4, 9. Jadi jawapan akhir dia ialah 4/9. Okey, kita buat bersama-sama. 6 2/7 bahagi 22. Okey, first kita dah nampak ada nombor bercampur. Kita nak jadikan dia pecahan tak wajar. 6 darab 7, 42. 42 tambah 2, 44. Jadi 44/7 bahagi 22. 22 pula kita nak buat. Kita nak perkan dengan 1. Okay, kita guna dua syarat kita tadi. 44/7 darab 1/22. Okey. 44/7 darab 1/22. Okey, sebenarnya ada kaedah yang lebih senang. Awak boleh permudahkan dulu. Baru darab. Okey, tapi itu nanti saya akan sediakan satu lagi video penerangan untuk pengiraan. Okey, dapatkan jawapan lengkapkan pengiraan awak. Okey, kemudian ini adalah contoh terakhir. Kali ini dia dalam bentuk ayat matematik. Okey, ada berapa 1/5 dalam 1/2? So, ada 1/5, 1/5. Okey, ada berapa 1/5 tu sebenarnya?
Okay, daripada perkataan, daripada ayat, awak kena jadikan dia ayat matematik. So, ayat matematik dia ialah 1/1/2 bahagi 1/5. 1/1/2 bahagi 1/5. Okay, ingat balik pembelajaran kita sebentar tadi, apa yang kita buat dulu. Okay, saya bagi tahu awak, kalau kita nampak nombor bercampur, apa kita kena buat dulu? Apa kita nak buat dengan 1/1/2? Okay, 1/1/2. 1 darab 2, 2, 2 tambah 1, 3. So, 3/2 bahagi 1/5. Bahagi tukar menjadi darab, 1/5 terbalikkan jadi 5/1. So, barulah awak boleh darab. 3 darab 5, 15. 2 darab 1, 2. Okay, dapatlah jawapan dia 15/2. Kita tengok pun kita dah tahu ini ialah pecahan tak wajar. Okey, adakah pecahan ni boleh dipermudahkan? Atau apa kita nak buat dengan pecahan ni? Okey, kalau pecahan tak wajar, kita nak tukar dia menjadi nombor bercampur, kita guna operasi bahagi. 15 bahagi 2. Okey, sekiranya awak memang dah mahir pada tajuk tambah pecahan, tolak pecahan, darab pecahan, bahagi pecahan ni sebenarnya tidaklah begitu sukar sebab dia pusing-pusing pun benda yang sama je. Okay, dia pusing pun benda yang sama je. Jawapan akhir tu yang awak kena perhatikan. Okay, so dekat sini jawapan dia 7/1/2. Okay, kita tengok satu soalan untuk awak cuba. Okay, ada berapa 2/5 dalam 2/3/10? Sebelum awak nak selesaikan, perlu buat dalam bentuk ayat matematik. So, ayat matematik dia 2/3/10 bahagi 2/5. Okay, first, kita dah nampak dia ialah nombor bercampur. So, 2 darab 10, 20. 20 tambah 3, 23/10. Bahagi kita tukar jadi darab. 2/5 terbalik akan jadi 5/2. Okay, sebab itulah kena lengkapkan step by step. Satu persatu. Jangan gopoh. Okay, jangan tamak. Okay, buat satu persatu ikut step dia. Okay, insyaAllah awak akan dapat jawapan yang betul. Okay, seterusnya itu saja. Saya harap penerangan ringkas saya pada kali ini dapat membantu awak untuk memahami topik bahagi pecahan. Dan sekiranya masih lagi kurang memahami, boleh rujuk pada buku teks ataupun boleh cari pautan-pautan video-video lain yang mungkin dapat membantu awak. Okey, dan jangan lupa juga cuba soalan-soalan yang telah saya berikan. Dan yang terakhir sekali pesanan saya ialah sentiasalah mengulang kaji pembelajaran-pembelajaran yang lepas agar awak tidak lupa. Maksudnya kita refresh. Kalau kita dah habis, dah tinggal 2-3 bulan dah tinggal, ulang balik. Jawab 2-3 soalan pun tak apa supaya awak ingat macam mana nak kira dia. Okey. Dan seterusnya ini ialah jawapan untuk latihan kita cuba. Sila semak jawapan awak. Ada 6 soalan. Jawapan yang sebelah kanan tu ialah jawapan yang dah dipermudahkan. Okay, 1/27, 1/40, 3/5, 5/3/4. Itu jawapan yang telah dipermudahkan. Maksudnya itulah jawapan akhir awak sepatutnya. Okey, itu saja untuk kali ini. InsyaAllah akan saya sediakan lagi beberapa video yang melibatkan pengiraan tajuk pecahan. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.